KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Bersama dengan saya hari ini, hos anda, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa menjaga kesihatan diri anda kerana sekarang ini Wani nak bagi tahu kes harian kita telah mencecah sebanyak 16,117 kes. Jadi pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia perlu bertanggungjawab demi memutuskan rantai COVID-19 ini dengan bagaimana caranya sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan ingat jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Okey? Alright. Ni untuk subjek hari ni kita nak belajar pembuatan perabot. Tapi laci siapa pula lah yang kena curi letak atas meja kita hari ni kan? Agak-agak nak belajar apa ya hari ni? Tajuk pembuatan perabot. Tapi topik apa yang telah dipilih? Jadi jom, kalau anda nak tahu apa yang akan kita belajar, kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mempunyai pengalaman selama 17 tahun dalam mengajar subjek ini dan juga merupakan ketua panitia pembuatan perabot. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Zahratul Alwa. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat, Wani. Sihat, Alhamdulillah Cikgu. Okay. Selamat datang ke studio Sukses. Dan ini merupakan kali pertama kita bersua, betul ya Cikgu? Betul Wani, betul. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak tanya Cikgu lah kan apa tajuk yang telah Cikgu pilih, seperti biasa Wani akan menjemput semua guru kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai hand sanitizer. Kemudian Wani pula pakai. Okey, dan kita kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung ya cikgu. Okey, baik. Jadi sekarang ni SOP kita dah buat, kita nak berboraklah dengan cikgu. Subjek pembuatan perabot dan apa topik yang telah cikgu pilih hari ini? Hari ini kita akan ulang kaji tentang tingkatan 5, modul 5, asas pembuatan perabot. Asas pembuatan perabot. Maknanya pelajar-pelajar pembuatan perabot kena mahir dalam perkara-perkara yang ada dalam asas pembuatan perabot tu lah. Macam tadi tu cikgu bawa laci tadi tu cikgu yang bawa ke? Ya, saya bawa. Terkejut saya tiba-tiba ada laci siapa kat situ tu kan cikgu. Kenapa cikgu bawa laci sebagai contoh hari ini? Sebab dah tentulah dah ada kena mengenalah dengan kita punya tajuk hari ini. Iaitu kenapa saya bawa laci, sebab kita lebih fokus kepada komponen produk. Komponen perabot. Komponen dia. Kalau laci, macam meja ni, gini kita panggil perabot. Tapi kalau muka meja yang atas ni, kita panggil komponen muka meja. Yang bawah ni kaki meja. Maksudnya bahagian yang tertentu. Ya, bahagian-bahagian perabot. Itu kita panggil komponen perabot. Okey, itu dia menarik di situ sebagai pendahuluan perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu lah cikgu pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum, saya Muhammad Alifdin bin Nazri dari Sekolah SMK Sultan Abdul Jalil Shah. Saya minat mata pelajaran perabot kerana ia amat menyeronokkan dan saya berharap dapat menyambung pelajaran pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa binti Nasharuddin dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Selong Perak. Saya sangat meminati mata pelajaran pembuatan perabot ini kerana boleh menguji keupayaan saya dalam bidang kemahiran di mana saya perlu mereka bentuk dan membina perabot saya sendiri. Harapan saya untuk SPM 2021 nanti, semoga saya mendapat keputusan yang baik dan boleh melanjutkan dalam bidang kemahiran. Sekian, terima kasih.
Jadi itulah dia pandangan calon SPM mengenai subjek pembuatan perabot. Itu dia, bukan calang-calang ya, rata-rata semua anak murid menyukai mata pelajaran ini. Jadi jom kita nak bersama dengan anak murid cikgu hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak yang akan bersama dengan kita sepanjang rancangan ini berlangsung. Jadi jom tanpa melengahkan masa kita menjemput semua pelajar kita. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat. Okey, itu dia. Kita nampak ada 3 pelajar lelaki dan 3 pelajar perempuan. Jadi jom, boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Okey, kita mulakan dengan Faris. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Fidawi Muhammad Zaini. Umur 16 tahun. Cita-cita jadi polis. Wow, jadi anggota polis. Alright, seterusnya kita ada Syafiqah. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah binti Kamalawi. Umur 17. Cita-cita askar. Wow, hebat ni cikgu. Bukan main lagi cita-cita mereka cikgu. Seterusnya kita nak tanya Ain. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ayatul Zahid. Saya dari SMK Sultan Jalil Shah. Cita-cita saya nak jadi guru macam Cikgu Zaratul. Wah, itu dia cikgu idola mereka cikgu. Alright, seterusnya kita ada Mukris. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Mukris Ahmad Sobri. Cita-cita askar. Menjadi seorang askar. Sama dengan Syafiqah ya tadi. Alright, seterusnya kita ada Azril. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azril Rahman. Cita-cita Navy. Cita-cita sekali lagi Azril. Cita-cita saya Navy. 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 Okey. Navy. Alright, lain daripada yang lain. Terima kasih Azril dan akhir sekali kita ada Wafa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wafa binti Abdul Aziz, umur 17, cita-cita polis. Menjadi seorang polis. Wow cikgu, anak murid cikgu hari ni semua hebat-hebat belaka lah cikgu. Saya yang dengar cita-cita mereka pun saya rasa gurun dekat sini cikgu. Okey, tak apa, yang penting Kak Wani doakan all the best kepada anda semua. Dan untuk hari ni kita nak belajar pembuatan perabot. Jadi Kak Wani nak tanya anda dulu, dah bersedia ke belum tu? Kalau dah bersedia, sila tunjuk thumbs up macam ni. Okey, bagus. Kalau dah bersedia, jangan ke mana-mana kerana lepas ni kita nak belajar bersama dengan Cikgu Zahratul hanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rafiza binti Jamaluddin dari kelas 5 MPB SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Saya meminati mata pelajaran pembuatan perabot ini kerana saya dapat menguji kemahiran saya. Harapan saya pada SPM 2021 nanti, semoga saya dapat keputusan yang membanggakan, insya-Allah. Bertemu kembali bersama dengan saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 untuk subjek kita hari ini pembuatan perabot dan khususnya kita akan belajar asas pembuatan perabot. Kita akan bersama dengan Cikgu Zahratul Alwa binti Ibrahim selaku jurulatih utama kebangsaan pembuatan perabot dan 6 murid yang telah memperkenalkan diri mereka tadi dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Okey, jadi tadi semua anak murid cikgu dah bersedia dengan penuh semangatnya lagi nak belajar untuk subjek hari ini. Jadi cikgu dah sedia dah nak mengajar cikgu? Sudah. Okey, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Dipersilakan cikgu. Okey. Terima kasih Wani. Okey. Hari ini kita akan mengulang kaji mengenai tajuk tingkatan 5 ya, modul 5 tingkatan 5 iaitu asas pembuatan perabot. Okey. Dalam tajuk asas pembuatan perabot ini ya terbahagi kepada 4 tajuk-tajuk kecil ya di mana pelajar perlu tahu ya. Yang pertama, penyediaan template. Ya, penyediaan template ni pelajar-pelajar dah buat. Ya, cuma bila untuk menjawab soalan nanti, soalan SPM nanti ada dia punya
cara teknik menjawab dia. Okey. Okey, yang kedua penyediaan bahan. Okey, yang ketiga pemasangan komponen dan yang keempat pemasangan produk. Okey. Okey, ini objektif yang pelajar-pelajar akan capai, iaitu menerangkan langkah-langkah penyediaan template, mengenal pasti bahan mengikut keperluan, memasang komponen produk berdasarkan lukisan dan spesifikasi, mengenal pasti kaedah pemasangan produk, menilai hasil pemasangan produk. Okey, untuk tajuk penyediaan template ni ada 3 bahagian yang pelajar-pelajar perlu tahu dan perlu ingat, perlu mahir, perlu biasa, iaitu apa dia tujuan template. Okey, tujuan template ni dibuat untuk menyalin rupa bentuk komponen yang berulang. Okey. Maksud di sini, kalau kamu nak buat contoh kaki meja, okey, kaki meja yang perlukan bentuk yang sama, tetapi nak buat meja yang dalam kuantiti yang banyak. So untuk mengelakkan daripada bentuk yang berlainan, bertukar-tukar, okey, kamu perlu adakan template dia. Okey. Okey, bahan daripada bahan untuk template ni adalah daripada cardboard, dan papan lapis. Ini yang biasa yang kita gunakan di bengkel. Okey. Okey, langkah penyediaan template. Yang ni pelajar-pelajar kena ingat, kena ingat langkah. Dia orang ni Wani, pelajar-pelajar ni tahu nak buat. Tahu bila masuk bengkel, okey, kita kata okey buat kaki meja ni, buat bentuk kaki meja ni, pelajar-pelajar tahu. Tetapi yang bermasalahnya bila nak menjawab soalan dalam SPM nanti. Okey. Okey, yang pertama menterjemah lukisan produk. Okey. Yang kedua melukis template pada benda kerja. Pada benda kerja tu inilah. Papan lapis Okey, memeriksa ketepatan lukisan template. Dah lukis, periksa pula ketepatan lukisan tu. Maknanya ukuran dan bentuk dia sama dengan lukisan. Okey, yang keempat menilai hasil lukisan template pada benda kerja. Maknanya sama dekat benda kerja dengan lukisan kerja sama. Okey, dan yang terakhir sekali guna peralatan yang sesuai untuk hasilkan template. Maknanya pelajar perlu tahu untuk memotong template tu guna alat apa, mesin apa, alatan tangan apa. Okey, untuk penyediaan bahan terbahagi kepada 2, iaitu bahan pembinaan dan bahan pemasangan. Okey, untuk bahan pembinaan pelajar perlu ingat kayu padu, bahan berasaskan kayu dan bahan bukan berasaskan kayu. Okey, kayu padu ni maksudnya kayu yang tak dicampur lah, memang betul-betul kayu. Bahan berasaskan kayu. Okey, apa contoh bahan berasaskan kayu? Saya nak tanya Ain. Apa bahan berasaskan kayu, Ain? Okey, bahan berasaskan kayu, Ain. Cikgu nak tanya contoh ke nama? Contoh. Okey. Contoh bahan berasaskan kayu, Ain. Okey. MDF. MDF. Pergantian papan lapis. Okey, betul. MDF, papan gentian, tu papan MDF dan papan lapis, okey. Bahan berasaskan kayu, bahan bukan berasaskan kayu. Bukan berasaskan kayu, saya nak Mukris yang tolong bagi saya contoh bahan bukan berasaskan kayu. Ingat tak? Bahan bukan berasaskan kayu ialah plastik, keluli, kaca, getah, aluminium dan buluh rotan. Okey, itu antara bahan-bahan yang boleh dijadikan perabot lah. Kita boleh ada daripada rotan, daripada plastik, aluminium, itu pun boleh jadikan perabot. Okey, bahan pemasangan perabot mesti ada skru. Kalau skru tak ada, macam mana nak cantumkan bahagian-bahagian perabot lah. Lepas tu mesti ada paku. Okey, lepas tu glue ni gam lah. Gam. Selalunya langkah pemasangan ni mesti gam dulu, kemudian baru skru, baru
ataupun baru paku. Okey. Okey, seterusnya pemasangan komponen produk. Okey, pemasangan komponen produk. Okey, ada terbagi kepada dua, komponen produk dan kelengkapan. Okey, apa contoh komponen produk ni? Komponen-komponen dalam perabot. Dalam perabot adalah laci. Okey. Laci, macam contoh tadi. Macam tadi, okey, macam ni kan. Ini kita tak panggil perabot. Ini kita panggil laci. Komponen laci. Kalau perabot adalah yang komplit besar yang tu kan komplit. cikgu? Dia dah ada kerangka kerangka almari dia kan. Ya. Ada pintu laci dia, pintu almari dia. Okey, kalau satu je kita panggil komponen. Okey, pintu. Pintu pun kita panggil komponen. Kita tak boleh kata pintu tu adalah perabot. Okey. Okey, muka laci, kaki meja ataupun kerusi. Ini je komponen perabot yang biasa pelajar-pelajar ni buat di dalam bengkel, ya. Okey, macam mana nak hasilkan komponen-komponen produk ni? Adalah melalui kaedah pembinaan dan kaedah pemasangan. Okey, diorang dah belajar dah ni. Mereka dah buat. Ni dah buat dah semua cikgu? Dah buat. Dah buat. Mesti ingat dekat kepala semua ni. Sepatutnya ingatlah. Diorang dah buat laci macam mana kalau kita kata masuk bengkel, okey hari ni nak buat laci. Wow. Dah tahu dah apa langkah yang pertama nak buat laci, mereka dah tahu sebenarnya. Tapi untuk menjawab tu ya, itulah tujuannya kita buat ulang kaji lah. Baik. Okey. Untuk kelengkapan pula, contoh dia tombol. Ya, tombol ni lah kalau dekat laci ni, ini tombol. Okey, bahagian ni tombol. Okey. Kemudian engsel selalu ada pada pintu. Okey. Pelari laci. Okey, ini pelari laci. Okey, ini adalah pelari laci. Pelari laci. Okey, pelari laci ni kat mana dia letaknya? Dekat laci ni. Dia di bahagian sini. Untuk apa tujuan ada pelari laci ni? Untuk memudahkan laci tu ditarik lah. Dibuka, ditutup dengan lancar. Ya, itu pelari laci. Dan macam mana nak menghasilkan atau bukanlah kelengkapan ni dihasilkan melalui kaedah pemasangan. Dia tak ada pembinaan sebab dia memang dah datang kan siap kan. Okey. Kemudian pemasangan produk. Okey, pemasangan produk ni, proses pemasangan produk ni mesti ada kaedah pemasangan. Mesti menguji pemasangan. Maknanya ini kalau dah siap perabot tu, mesti menguji pemasangan dia dan menilai pemasangan. Okey, dalam kaedah pemasangan dipecahkan lagi. Okey, apa kaedah pemasangan? Pemasangan komponen pemasangan produk ni ada 3 ya. Yang pertama ada pemasangan percubaan, yang kedua pemasangan sebahagian dan yang ketiga pemasangan akhir. Okey, untuk menguji pemasangan produk ni, okey, pertama menguji kepersegian. Okey, yang kedua menguji kerataan dan yang ketiga menguji ketepatan ukuran. Okey, ketiga-tiga langkah kerja ni mesti menggunakan satu alatan tangan iaitu sesiku L. Sesiku L. Okey, yang terakhir sekali menilai pemasangan. Okey, dah siap produk, dah siap perabot. Kamu kena uji kekemasan dia, ya, kefungsian dia. Maksud kalau laci, pasang laci, cuba kan tarik, tolak. Kalau tersekat-sekat, pelajar-pelajar yang baru nak kata apa, baru nak mula buat kan, tolak tarik tersekat-sekat tu biasa. Itu namakan proses pembelajaran, ya. Okey, kekukuhan. Maksudnya kalau kita cantumkan laci tu bila kita tarik dia tak tertanggal. Tak tertanggal. Itu kukuh. Okey. Kestabilan bila dipasang pada perabot tu tak goyang lah. Okey, permukaan rata, licin, ya, macam ni licin lah, rata, tak ada kasar. Okey, ketepatan ni lebih kepada ketepatan ukuran. Dan yang terakhir sekali keselamatan dan rupa bentuk. Keselamatan maksudnya kalau laci, saya ambil contoh laci je. Kalau laci, kalau dia punya penjuru-penjuru ni tak boleh tajam lah. Ya. Kan, kalau tajam untuk kanak-kanak
tak selamat. Bahaya. Boleh bahaya, boleh luka kan. Mengapa last sekali ada rupa bentuk, cikgu? Rupa bentuk. Okey, rupa bentuk kalau kita katalah buat meja. Okey, buat kabinet. Ada tak rupa bentuk tu rupa kabinet? Okay. Kan? Di hasil tu bentuk sama tak dalam sama tak dengan lukisan kerja? Maksudnya apa yang kita rancang itu mesti sama hasilnya. Okey, baik-baik. Okey, sama pula yang pelajar-pelajar KSSM pembuatan perabot ni, mereka ni kena design sendiri, reka bentuk perabot sendiri. Wow. Bila mereka bentuk perabot sendiri, mereka buat apa yang mereka lukis tu sama tak? Itu kata rupa bentuk tu sama tak? Kan? Dia punya fungsi dia. Okey. Okey, contoh komponen perabot. Okey, ni contoh komponen perabot. Yang pertama, kerangka. Okey, kerangka kotak kabinet. Ini saya nak buat kabinet sisi lah. Okey, kerangka kotak kabinet. Maksudnya mesti bina dulu kerangka ni. Okey. Maknanya kerangka ni satu komponen. Okey. Kemudian ini muka laci. Muka laci pun satu komponen. Kalau dekat laci tak mana komponen? Muka kat sini. Okey. Sini muka laci kita panggil. Dia asing. Dia pemasangan dia asing daripada ini kotak laci, ini muka laci. Dia asing, pemasangan dia asing. Betul. Okey. Maknanya dua komponen di situ. Yang ketiga, komponen ketiga laci. Okey, laci. Okey, yang keempat pintu kabinet. Dan yang terakhir kaki, kaki meja. Kaki meja. Ya, kaki meja. Ada 5 contoh komponen di situ. Ya, kita tak panggil ni ada perabot, kita panggil komponen perabot. Dia tak lengkap lagi. Alright, cikgu. Nampaknya kita dah sama-sama ketahui cara pemasangan produk, penyediaan bahan dan kita dah pun tengok contoh komponen perabot. Dan lepas ni ada banyak lagi yang ingin cikgu tunjukkan kepada kita semua. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Siti Rana binti Rabia, ibu kepada Nurul Syafiqah Nadia, mengharapkan anak saya dan anak-anak 5 MPV yang lain dapat menghadiri peperiksaan SPM 2021 dengan tenang dan mendapat keputusan yang baik dan cemerlang. Semoga dengan keputusan yang baik itu dapatlah anak saya dan semua anak-anak Negara 5 lain melanjutkan pelajaran di dalam bidang pembuatan perabot ini. Sekian, terima kasih. Itu dah kita dah saksikan sebutan tadi ucapan daripada salah seorang murid kita di sini ya. Syafiqah Nadia dah dapat semangat daripada ibunya. Dan di sini kawan nak tanya, semua yang di atas talian masih bersemangat lagi ke belum tu? Masih okey tak nak sama pelajaran kita hari ni? Okey, bagus. Jadi kalau anda sudah bersedia, jom kita sambung dengan subjek pembuatan perabot kita dalam Sukses SPM 2021. Dipersilakan cikgu. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, kalau tadi pelajar-pelajar dah tahu contoh komponen perabot. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh kelengkapan dan aksesori perabot. Apa contoh kelengkapan? Yang pertama dia skru. Mesti ada dalam pembuatan perabot, ya. Biasa, ya. Okey, yang ini adalah engsel. Okey, yang ini kita panggil engsel engsel konsil dan ini muka tumpu. Okey, saya dah bawa contoh dia. Yang ini engsel lah. Ini selalu kita gunakan pada pintu. Ini lagi kukuh lah daripada engsel muka tumpu yang satu lagi ni lah. Ya, ini lagi kukuh. Okey, yang ketiga, okey, penarik laci ataupun kita selalu panggil tombol. Tombol. Tombol ni pentinglah untuk tarik laci ni, ya. Okey, yang keempat, ball and nut. Okey, paku. Okey, ini pelari laci. Digunakan untuk pada laci. Okey, ya, saya harap pelajar-pelajar dia dapat bezakan antara komponen perabot dengan kelengkapan perabot. Okey. Okey, ini saya bagi contoh kabinet sisi.
Okey, ini kalau Wani tahu, ini kita panggil perabot. Ini kabinet CC. Okey, tapi apa dia punya komponen dia? Yang pertama, kerangka kotak CC. Mesti buat kerangka dulu. Okey? Okey, yang kedua, kaki. Kaki kabinet CC. Okey, yang ketiga, laci. Laci kabinet CC. Dan yang keempat, pintu lah saya bagi nampak. Dia punya dalam dia. Okey, ni pintu. Pintu kabinet CC. Okey? So, bila selalunya, biasanya pelajar-pelajar ni, bila kita dah bagi lukisan kerja, okey, katakan lukisan kerja kabinet CC. Mereka ni dah tahu dah kena rancang kerja. Rancang kerja, pertama sekali, apa yang kena buat? Bahagian mana yang kena buat? Komponen mana yang kena buat? Pastilah komponen yang pertama adalah kerangka. Benda dia asing-asing, komponen-komponen dibuat secara asing. Nanti bila pemasangan akhir baru dipasang dicantumkan menjadi satu produk perabot. Okey, penghasilan, proses penghasilan komponen perabot. Komponen-komponen perabot tadi, laci, meja, laci, pintu, kaki, ada dia punya proses penghasilan dia. Nak bina dia macam mana. Okey. Yang pertama sekali, menyediakan bahan mengikut spesifikasi produk. Mesti sediakan bahan. Bahan daripada apa tadi? Saya kata tadi bahan, contoh bahan apa dia tadi? Apa contoh bahan cikgu cakap tadi? Cikgu nak tanya siapa? Nadia. Apa contoh bahan tadi? Contoh bahan. Ya. Okey, Nadia, apa contoh bahan? Tadi saya bagi tahu tadi. Contoh bahan. Yang pertama tadi kayu padu. Yang kedua kayu padu. Kayu padu. Lagi yang kedua apa? Tadi bahan berasaskan. Bahan berasaskan kayu. Bahan berasaskan kayu. Yang ketiga, bahan bukan berasaskan kayu. Maksudnya spesifikasi produk tu dia dah bagi macam senarai bahan. So dekat jadual tu dah tertera dah bahan apa yang nak diguna, sama ada kayu ataupun papan lapis ataupun MDF, ya. Okey, yang kedua dah tahu bahan apa yang kita nak guna. Proses yang kedua, membentuk menggunakan mesin. Okey, membentuk ni maksudnya membentuk ni bahagian kaki tadi. Bahagian kaki tadi kan ada melengkuk-lengkuk tadi kan? Bahagian kaki meja. Okey, macam mana nak membentuk tu mesti ada buat template, lepas tu nak potong template tu menggunakan mesin gergaji jig. Tu kata menggunakan mesin, ya. Yang ketiga, membuat tanggam. Apa itu tanggam? Okey, apa dia tanggam? Tanggam ni adalah satu proses di mana mencantumkan bahagian-bahagian kayu menjadi satu bahagian. Okey. Ini kita panggil laci, ya. Ini kotak laci. Kotak laci ni dicantumkan menggunakan tanggam temu. Tanggam temu ni dia tak perlu buat lubang, tak perlu buat ni kan. Dia cuma temukan, sama ada kita gamkan, lepas tu kita skru ataupun paku. Itu kita tanggam, ya. Tanggam yang paling biasa digunakan adalah tanggam temu dalam pembuatan perabot. Tambah sekarang banyak perabot-perabot moden guna tanggam temu saja, kecuali perabot-perabot yang lama-lama dulu kan, kerusi dia kena ada buat lubang, kena buat, kita panggil istilah dia tanggam ni lubang dan puting lah. Macam-macam dia punya istilah tanggam dia. Okey. Okey, lepas tu membuat lubang. Okey, membuat lubang, kalau kita nak mencantumkan bahagian penyangkut baju, ya, dengan dia punya tiang tu, okey, kita nak pakai tebuk lubang, kita boleh sambungkan dia punya ni bahagian penyidai tu. Okey. Okey, last sekali membuat pemasangan komponen. Pasang semua. Dah cantum siap. semua. Cantum saja. Okey, cantum saja. Okey, kerja-kerja pemasangan komponen produk mengikut kaedah yang betul. Okey. Kaedah yang ini pelajar-pelajar perlu tahu, perlu ingat. Ya, kalau boleh hafal pun hafallah, ya. Tapi sebenarnya kena faham dulu. Lepas faham, baru kita boleh
secara langsung secara tak langsung kita boleh hafal kan? Ya, betul. Okey, pertama sekali mentafsir lukisan produk. Mesti ada lukisan. Kalau kita beli perabot secara online pun, ya, mesti disertakan dengan lukisan kan? Macam mana nak mencantum langkah pertama, langkah kedua kan? Mesti Betul. ada lukisan. Kalau kita tak ada lukisan, kita tak boleh buat kerja. Okey. Okey, menjadikan bahan komponen, bahan pemasangan dan alatan. Maksudnya bahan komponen, contoh dia apa? Laci. Bahan pemasangan dia apa? Okey, bahan pemasangan dia pelari laci ataupun paku. Nak pasang dia mesti ada paku dan alatan. Okey, alatan kalau paku kita panggil kita pakai nailer gun. Kita tak pakai dah. Kalau sekarang teknologi sekarang ni tak pakai dah penukul-penukul dengan paku. Kita pakai nailer gun tu macam kalau pelajar-pelajar MPP ni kata cikgu nak pistol. Kan pistol paku. Dia main pakai angin saja kan. Cepat. Okey, yang ketiga membuat pemasangan sebahagian dengan menyapu glue pada komponen yang hendak direkat. Hendak direkat tu maksud dia hendak dicantum. Ya. Gunakan gam. Lepas tu memasang bahan komponen mengikut lukisan produk. Okey, kalau kata bentuk laci yang mana dulu? Okey, kayu yang kita kalau dalam lukisan katakan nak buat laci, lukisan. Dalam lukisan kita namakan okey ini bahagian A, ni bahagian A, ni bahagian B, ni bahagian C. So kita labelkan setiap bahagian ni. Kemudian kita baru kita pasang. Kita pasang betul-betul ikut lukisan. Dia tak boleh yang ini bahagian yang sini, ya, katakan bahagian B ni keluar. Dia mesti dalam. Kalau kita tengok ke dalam, dia ke dalam lah. Dia tak boleh beza daripada lukisan produk. Okey, yang seterusnya mengapit benda kerja. Mengapit. Dah gam, dah pasang, kita nak bagi dia lekat, kita akan pasang apit lah, ya, apit. Okey, kemudian membiarkan bahan kerja yang diapit mengering. Kering tu maksud kita pasang gam, ya. Pasang gam, biarkan dia kering. Kemudian menyimpan komponen air yang siap dipasang di tempat khas sebelum pemasangan akhir. Okey. Tu dia langkah-langkah kerjanya. Banyak ni cikgu. Langkah kerja banyak. Ni baru langkah kerja pemasangan komponen. Belum lagi langkah kerja pemasangan tombol, pemasangan pelari laci, pemasangan muka laci, ya. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Yang menarik ni kita nak tengok sama ada mereka faham ke tidak apa yang telah cikgu terangkan tadi. Ya. Jadi bersiap sedia ya semua. Kak Wani main pilih je ni nama nanti. Okey, soalan contoh bahagian A. Okey, ingat dan faham. Bahagian A ni ada 15 soalan bahagian A. Okey, ada 15 soalan bahagian A. Okey, ini contoh. Soalan contoh 1. Okey, saya bacakan soalan dia. Rajah 1 menunjukkan sebuah laci. Okey. Berdasarkan rajah 1, tandakan betul pada penyataan langkah kerja pemasangan kotak laci yang betul dan pangkah bagi tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, dia punya kata kunci soalan di sini. Tandakan betul, kan? Okey. Penyataan langkah kerja pemasangan. Sebab langkah kerja untuk laci boleh jadi langkah pemasangan. Boleh jadi langkah kerja pembinaan. Betul. Ya. So pelajar-pelajar kena tahu. Kena tengok betul-betul soalan langkah kerja pemasangan. Dan tandakan pangkah. Ada setengah-setengah pelajar dia tengok tandakan betul je. Terus dia jawab. Dia tak nampak dah yang pangkah ni. Okey? Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Boleh tak Kak Wani nak pilih Wafa? Wafa boleh cuba jawab? Okey, Wafa. Menyediakan bahan komponen dan alatan. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, kita tengok betul ke? Okey, betul. Okey, membina tanggang bajang. Betul salah? Salah. Okey. Bagus. Sebab apa salah? Padahal, ya, kita tengok tadi dekat laci tu tadi ada tanggang bajang. Tetapi kenapa tanggang bajang di sini salah?
Okey, kerana di sini dia kata membina. Dalam soalan nak memasang. Memasang. Tapi dalam jawapan membina. So salahlah. Okey? Itu dia. Ni hati-hati kan. Kena faham. Tu saya kata tadi, kena faham sama ada membina ataupun memasang. Okey. Yang ketiga, Wafa, mengapit benda kerja. Betul salah, Wafa? Betul. Okey, betul. Mengapit benda kerja. Dah pasang. Dia pasang mesti ada kerja-kerja mengapit. Okey, melurah pada papan sisi laci, Wafa. Salah. Okey. Betul tak? Okey, betul, salah. Okey, dan akhir sekali Wafa, sila bacakan soalan dan bagi jawapan Wafa sekali. Menyapu gol pada permukaan kayu yang hendak diletak. Okey, salah ke betul? Direkat. Betul. Okey. Alright, 5 markah untuk Wafa. 5 markah, betul lah. Ya? Okey. Ini kira masih aras mudah lah kan cikgu soalan itu? Ya, aras mudah. Ya, okey, yang ni Rajah 2 di bawah menunjukkan engsel yang dipasang pada sebuah perabot. Ni engsel lah. Kita panggil engsel konsel. Ya? Okey, berdasarkan Rajah 2, susun penyataan kerja, langkah kerja memasang engsel itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Ini pun soalan ni nampak mudah, tetapi apa kesalahan pelajar yang selalu pelajar buat adalah mereka kadang-kadang dia pun tak nampak langkah kerja ni. Terus tulis betul salah. Itu kesalahan biasa pelajar buat. Okey, satu lagi. Dia kata urutan yang betul. Bila urutan betul, mesti ada nombor 1 apa, nombor 2 apa, mesti betul. Bukan sebab dia kata urutan. Macam kita memasak kan, masak telur goreng. Mula-mula apa dulu? Kan? Panaskan api. Dia ada turutan kerja tu. Macam tu juga memasak engsel. Okey, Faris, tolong jawab Faris. Okey, cikgu nak minta Faris untuk jawab. Tapi Faris, simpan dulu jawapan Faris tu sebab sekarang ni kita nak berehat seketika. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum anak-anak 5 MPV SMK Sultan Abdul Jalil Shah. Apa khabar semua? Semoga semua dalam sihat walafiat dan masih bersemangat untuk belajar walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 dan pembelajaran PDPR. Ingat ya, peperiksaan SPM bagi calon tahun 2021 adalah pada Februari 2022 nanti. Ada banyak masa lagi untuk anda semua memperbaiki diri dalam bidang akademik, khasnya mata pelajaran STEM iaitu MPV pembuatan perabot. Pastikan semua pelajar siapkan kerja kursus masing-masing dengan sempurna. Cikgu anda juga ada menyediakan modul MPV perabot yang boleh membantu anda semua untuk skor dalam SPM. Peluang anda semua terbuka luas kerana jika anda lulus SPM dengan cemerlang, anda boleh menyambung pelajaran di tingkatan 6, politeknik, seterusnya peringkat ijazah di UniKL. Ingat, SPM menentukan masa depan anda. Siapkan kerja kursus dengan baik, buat modul yang guru sediakan, jangan ponting PDPR, insya-Allah kejayaan di tangan anda. Bertemu kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Zahratul Alwa dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Okey, kita nak sambung dengan soalan kita yang seterusnya. Jadi kalau anda sudah bersedia, mari kita sambung pembelajaran kita. Dipersilakan Cikgu. Okey, kita sambung contoh soalan 2 ya. Tadi Faris, saya nak kamu bacakan soalan dan terus bagi jawapan. Okey, go Faris. Kita dah bagi Faris fikir lama tadi. Faris mana? Alright, jadi kita nak minta Faris untuk jawab. Di manakah Faris?
Ya, ada ni. Alright. Silakan Faris. Mentafsir lukisan kerja nombor 1. Mentafsir lukisan kerja nombor 1. Kerja. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, Sila seterusnya. sambung Faris. Mengukur dan menanda lubang ngensel nombor 2. Mengukur dan menanda lubang engsel. Okey, betul. Seterusnya. Langkah ketiga. Menebuk lubang engsel menggunakan mesin gerudi nombor 3. Menebuk lubang engsel menggunakan mesin gerudi. Okey, betul. Betul. Yang keempat. Membuat pemasangan percubaan. Membuat pemasangan percubaan nombor 4, betul. Dan yang terakhir. Memasang daun pintu ke kerangka pintu menggunakan skru. Okey, memasang daun. Okey. Okey, 5 markah. Bagus Faris. Okey, 5 markah. Kalau macam ni 5 markah. Ya. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Ya, soalan contoh yang ketiga. Ini kita soalan ni aras tinggi lah. Sebab tak ada bantuan apa-apa. Tak ada bantuan gambar rajah, apa-apa sajalah. Okey, berikan 3 kaedah pemasangan produk dalam pembuatan perabot. Okey, 3 markah. Saya nak Azril. Cuba jawab Azril. Azril, cuba Azril. Azril membuatkan saya sangat tertarik dengan headset dia tu, cikgu. Comel betul. Azril. Okey, nampaknya Azril tidak dapat kita dengarkan jawapannya. Tak mengapa. Kita nak tanya Mukris. Okey, Mukris. 3 kaedah pemasangan produk. Okey, sila jawab Mukris. Mukris cuba jawab 3 kaedah pemasangan produk dalam pembuatan perabot. Mereka ni kadang-kadang pelajar ni ada masalah. Okey, nampaknya Mukris pun mengikuti Azril sebentar tadi. Tak mengapa, kita nak minta Ain. Ain, sila bantu rakan-rakan anda, Ain. Ya. Okey, cuba jawab. Satu pemasangan percubaan. Okey. Pemasangan sebahagian. Akhirnya 3 pemasangan akhir. Okey. Pemasangan percubaan, pemasangan sebahagian, pemasangan akhir. Tetapi kalau pelajar jawab tak mengikut urutan, ini kalau ikutkan dia punya kaedah dia mengikut urutan, ya. Tetapi kalau pelajar tak mengikut urutan, ya, tak mengikut urutan, kita takut nanti bila pemeriksa skema dia nak ikut urutan. So lagi selamat kita buat ikut urutan. Ikut urutan. Kadang-kadang pelajar ni dia tak tahu ikut urutan tu apa-apa kan, tapi dia tahu proses tu. Cuma dia tak tahu mana satu yang dulu dan yang kemudian. Ya. Alright, seterusnya. Okey. Soalan contoh yang keempat. Okey, Rajah 3 menunjukkan sebuah kabinet sisi. Okey, A, B dan C merupakan bahan yang digunakan untuk membina kabinet itu. Tuliskan kategori bahan yang sesuai untuk mewakili A, B dan C pada ruang jawapan. Okey, Nadia. Boleh beri jawapan Nadia? Ketiga-tiga kategori tu. Cuba Nadia. Okey, bahagian A tu kategori apa? Bahan berasaskan kayu. Bahan berasaskan kayu. Okey, bahan berasaskan kayu. Okey, betul. B, bahan bukan berasaskan kayu. Bahan bukan berasaskan kayu. Okey, bahan bukan berasaskan kayu yang label B tu, kalau kamu dapat agak-agak tu, dibuat daripada apa tu? Bukan kayu, tetapi buat daripada apa? Bahan apa kayu tu Nadia? Besi. Besi. Okey, besi. Okey, betul, besi. Okey, yang C Nadia, C kelengkapan atau aksesori. Kelengkapan ataupun aksesori. Okey, betul. Okey, betul lah. 3 markah. Bagus Nadia, bakal tentera pada masa akan datang. Okey. Soalan yang kelima. Okey, Rajah Y. Okey, Rajah Y, Rajah kesemua ni lah, menunjukkan keperluan pemasangan produk. Okey, pilih dan tuliskan keperluan pemasangan produk mengikut kategori yang betul pada ruang jawapan. Okey. Cikgu, boleh tak saya nak cuba jawab soalan ni? Okey, okey Wani, A dia apa? A. Okey, A.
Kelengkapan ataupun bahan? Kelengkapan? Okey, betul. Okey. Kelengkapan. Tak belajar pun boleh tahu kan? Kita belajar dalam masa 1 jam ini, cikgu. Ya. Alright. Okey, B. B itu... B... Bahan ataupun kelengkapan? B kelengkapan, betul ke cikgu? Kita tengok. Bahan. Bahan. Okey. Okey, satu salah, tester. Okey, C. Skru tu. C di bawah bahan. Betul. Dan D. D kelengkapan. Kelengkapan. D tu adalah plat siku, ya, kelengkapan. Okey. Okey, 3 markah untuk saya. Okey, soalan yang terakhir untuk bahagian A, ya. Okey, rajah 6 menunjukkan sebuah meja konsul. Okey, berdasarkan rajah 6, susun penyataan langkah kerja penyediaan template kaki meja itu mengikut urutan yang betul. Urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Ini yang kita namakan ni template. Okey, ini kita namakan template. Okey. Okey, siapa nak cuba jawab? Faris tadi? Faris bukan. Azril. Azril okey Azril? Belum dengar lagi suara Azril. Okey. Cuba jawab Azril. Nombor 1 apa? Ya. Nombor 1? Soalan contoh 6 Azril. Kita cuba menterjemah lukisan produk nombor berapa? Sebab kita nak urutan yang betul. Nombor 1, langkah kerja yang mana? Kita cari nombor 1 dulu Azril. Tak boleh dengar. Azril terlupa nak buka mikrofon. Penyertaan langkah kerja penyediaan template. Nombor 1 menterjemah lukisan produk. Menterjemah lukisan produk. Ini mesti langkah kerja yang mula-mula sekali. Okey. Yang kedua, terus bagi je Azril. Azril dia... Okey, tak apa. Kita minta rakan lain untuk bantu. Mungkin Faris boleh bantu Azril? Faris? Okey, Faris pun tidak ada. Okey, Faris silakan nombor 2. Melukis template pada benda kerja. Melukis template pada benda kerja. Okey, betul. Yang ketiga, Faris? Memeriksa ketempatan lukisan template. Memeriksa ketepatan lukisan. Okey, lukisan betul. Yang keempat? Menilai hasil lukisan template pada benda kerja. Okey, dah yang kelima? Menghasilkan template menggunakan alat yang sesuai. Okey. Dapatlah 5 markah. 5 markah untuk soalan mana kamu kena tahu 6. dia punya langkah kerja dia. Okey. Kita pergi kepada contoh soalan bahagian B. Okey. Bahagian B ni soalan kena dengan aplikasi. Okey. Okey, rajah 3 menunjukkan sebuah rak seberguna. Okey, berdasarkan rajah 3, cadangkan 2 komponen yang terdapat pada rak seberguna itu. Okey, dekat rak ni ada berapa? Ada 3 komponen di situ. Ya, dalam soalan ni diminta 2 saja. 2. Okey, diminta 2 saja. Okey, lepas tu yang B, huraikan langkah kerja membina komponen yang bertanda X. Maksudnya dia bahagian sini. Ya, bahagian ni saja. Okey, apa bahagian komponen dia? Macam mana cara langkah kerja membina? Okey, yang ni saya nak Ain. Okey, Ain, sila cuba untuk jawab soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, 2 komponen Ain. Dinding rak dan lantai rak. Dinding rak dan lantai rak. Kaki rak. Kaki rak. Okey, lantai rak adalah termasuklah tu ya, sebab dia minta 2 tetapi dia ada 3. Ya. Okey. Okey, B cikgu, mungkin kita boleh minta cikgu untuk tunjukkan terus jawapannya, sebab ini markahnya banyak ya cikgu. Ya, 8 markah di sini. Okey, langkah kerja dia mesti mentafsir lukisan kerja. Okey, menyediakan alatan dan bahan. Mengukur dan menanda bahan. Okey. Memotong bahan. Mengetam bahan. Okey, menguji kerataan dan kepersegian kayu. Membuat tatah tanda bahagian lengkung. Ni bahagian lengkung ni. Okey. Okey, bahagian lengkung ni.
Okey, memotong dan mengemas bahagian lengkung. Okey, potong bahagian lengkung ni dan kemaskan menggunakan kikir. Okey, untuk langkah kerja, selalunya apa saja langkah kerja nak membina komponen, langkah kerja yang ni mesti wajib ada. Ya, yang menyediakan bahan alatan dan bahan mesti ada. Mengukur dan menanda bahan pun wajib ada. Memotong, mengetam, menguji kepersegian kayu, wajib ada pada mana-mana pembinaan komponen perabot. Ya, itu dia cikgu. Pentingnya langkah kerja untuk mendapatkan 8 markah. Jadi keseluruhan untuk bahagian B soalan 1 ini 10 markah, betul cikgu? 10 markah. Okey, nampaknya kita dah sama-sama buat bahagian A dan B. Banyak sangat soalan yang telah kita buat bersama dengan Cikgu Zahratul Alwa binti Ibrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu selaku jurulatih utama kebangsaan pembuatan perabot. Dan terima kasih juga kepada 6 murid dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Kak Wani doakan yang terbaik pada anda semua. Semoga semua mendapat markah yang cemerlang. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Sekian sahaja dari saya, Wani Carey. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum.